warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamba yang bernama Nazri bin CR merangkap Setiausaha Agung Armada Melayu Malaysia telah membuat satu laporan polis pada 28 hari bulan 10 2020 jam lebih kurang 8.51 pagi, semasa saya berada di UOB Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur City Centre, telah melihat satu video rakaman melalui paparan grup WhatsApp saya, Selamatkan Rizal Melayu. Seorang lelaki India dipercayai warga negara Malaysia bernama Haridas Kualanda Velu, pengasas Defend People's Right, telah mengeluarkan satu rakaman video yang bertajuk Cara Menghapuskan Ego Melayu yang Rasis. Ejaan pun salah, menghapuskan, bukan menghapuskan. Yang berdurasi 32 minit 6 saat, yang mengandungi perkara-perkara berikut. 1. Cuba merendahkan martabat bahasa Melayu di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan apabila menyokong penggunaan bahasa selain bahasa Melayu di papan tanda jalan raya. Kedua, menentang peruntukan Perlembagaan Persekutuan dengan menuntut hak sama rata antara kaum bukan Melayu dengan kaum Melayu. Ketiga, menghina tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama, dengan mengatakan ulama-ulama tidak mengajarkan ajaran Islam yang betul. Apabila ulama-ulama Islam ini dianggap gagal mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak sama rata kepada orang-orang Melayu. Tuduhan lelaki ini jelas telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama bagi persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 3 perlembagaan. Keempat, mengatakan hak istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera sebagai melanggar keadilan hak asasi manusia dan ajaran Tuhan. Kelima, menyebarkan tafsiran yang salah dan mengelirukan mengenai rukun negara dan menghina raja-raja Melayu apabila mengatakan sekiranya terdapat pertentangan antara kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja-raja. Wajarkah rakyat memilih raja berbanding Tuhan? Lelaki India ini secara halus mengatakan raja-raja Melayu telah berperanan dan berpelakuan bertentangan dengan ajaran Tuhan, sedangkan raja-raja Melayu itu merupakan wakil Allah di muka bumi serta ketua bagi agama Islam menurut perlembagaan. Keenam, menyuruh supaya peruntukan perlembagaan yang meletakkan hak keistimewaan orang-orang Melayu dibina kerana kesemua peruntukan itu dianggap tidak adil dan bersifat rasisme. Ketujuh, mengatakan peruntukan perlembagaan yang memberikan hak keistimewaan orang-orang Melayu dan Bumiputera sebagai rasisme berlesen. Kelapan, ingin mewujudkan parti politik bukan Melayu sahaja dengan niat untuk mengambil alih sepenuhnya kuasa politik daripada orang-orang Melayu, dan seterusnya untuk meminda peruntukan perlembagaan yang memberikan keutamaan kepada orang-orang Melayu dan Bumiputera selaku peribumi di bumi sendiri. Kesembilan, melaga-lagakan orang Melayu Semenanjung dengan Bumiputera Sabah Sarawak dengan mengatakan terdapat pengagihan tidak adil wang kutipan cukai negara terhadap Bumiputera Sabah dan Sarawak. Kesemua pernyataan-pernyataan lelaki India ini boleh mencetuskan ketegangan
dan pergaduhan antara kaum, bukan sahaja di Semenanjung, bahkan permusuhan antara Bumiputera Sabah Sarawak dengan Bumiputera di Semenanjung. Lelaki India ini telah berperilaku tidak sensitif apabila mengeluarkan kata-kata hasutan semasa negara sedang bergelut dengan tekanan pandemik COVID, kejatuhan ekonomi dan krisis politik. Tujuan saya mewakili Armada Malaysia serta gabungan-gabungan NGO Islam membuat laporan ini adalah supaya pihak polis dapat membuat siasatan lanjut terhadap lelaki India tersebut dan NGO yang diwakilinya atas kecenderungan menghasut di bawah Seksyen 3-1 Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan serta Kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta menyiasat individu, ahli politik maupun organisasi yang dipercayai mungkin bersekongkol dengannya. Sekian, terima kasih. Ada soalan dari pihak media mungkin? Ada laporan polis daripada NGO di tempat-tempat lain? Ya, setakat yang kami difahamkan, hari ini sahaja ada laporan daripada IPD di pihak kami dari IPD Kajang dan Kuala Selangor juga akan menyusul petang nanti mungkin di Sungai Buloh. Tetapi awal pagi semalam lagi saya telah dimaklumkan ada laporan polis yang telah dibuat di Sungai Petani Kedah. Ya. Namun mereka menjurus daripada sudut yang lain di mana mereka memetik Akta SOSMA. Okey. Jadi Akta SOSMA yang dipetik oleh mereka tu adalah Akta SOSMA 2012. Seksyen 4-1. Okey, ada soalan lain? Perkara-perkara macam ni dah banyak kali berlaku lah kan dalam sejak akhir-akhir ni lah. Jadi apa macam NGO di pihak all ni semua apa nasihat supaya tidak menimbulkan ketekanan lagi? Terima kasih. Soalan yang baik. Okey. Bagi kami orang-orang Melayu, kami dah beritahu awal lah. Dulu lagi, jangan sampai kami ungkit sejarah negara ini. Kalau kami ungkit, tuan-tuan, puan-puan, baru sedikit lah kalau saya dah ungkit cerita sejarah negara ni. Sejak masa pendudukan Jepun lagi, MPAJA yang dipengaruhi oleh fahaman komunis, terus terang kita kata dipelopori oleh bangsa apa? Bukan bangsa Melayu. Memang ada bangsa Melayu tapi sedikit. Kebanyakan dipelopori oleh bangsa apa? Masa pendudukan Jepun tu, apa MPJA buat? Apa eksploitasi mereka? Apa serangan mereka yang mereka lancarkan terhadap tentera Jepun? Tak banyak, tak macam Force 136. Tak macam askar wataniah. Kan? Bila British tanya kenapa tak serang Jepun, mereka mengatakan macam alasan tak cukup anggota, tak cukup perubatan, tak cukup senjata. Tapi bila 1945 boleh pula bangsa ni keluar daripada hutan dan memangsakan bangsa Melayu. Perang Sabil, perang Sungai Manik, perang Batu Wahad. Kata tak ada. Segala alasan dalam laporan kepada British, tak ada kelengkapan untuk menentang Jepun. 1945 sebelum British masuk balik, boleh pula kau mengenai orang Melayu. Jangan lupa waris tanah Melayu, waris bangsa Melayu. 1952
Ketika Dato' On selaku Kementerian Dalam Negeri melancarkan Akta Kerajaan Tenaga 1952, rujuk balik. Bangsa apa daripada kalian? Leluhur bangsa apa yang lari daripada Kerajaan Tenaga? Padahal ideologi komunis ni berakar umbi daripada bangsa apa? Yang banyak bangsa kamu juga. Yang menawarkan diri 1992 Kerajaan Tenaga tu bangsa Melayu, rujuk balik. Jangan sampai saya ungkit satu persatu. Nas kamu. Sampai bila waris-waris Melayu tahu sejarah sebenar. Sekarang kamu hendak menuntut hak sama rata. Atas dasar apa? Tengok sampai sekarang. Operasi di Tawau. Lah ada tu. Ops Daulat. Pandemik Covid. Muka-muka bangsa apa yang dihadapan barisan hadapan kebanyakannya yang dihantar ke Sabah sekarang? Petugas kesihatan. Muka-muka bangsa apa? Ini saya demi ini kebenaran saya sanggup kalau ditahan polis. Tak apa. Okey, saya perkenalkan ini Tuan. Saya tak payah cikgu saya. Sikit boleh dulu. Tuan Cikgu Izzat Johari daripada Pembela selaku naib presiden Pembela ya. Naib pengurusi Pembela akan memberikan sedikit taklimat. Okey. 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 Tunggu Malaysia kita. Pertama sekali kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan wartawan lah kerana hadir memberi sokongan kepada usaha salah satu daripada NGO sahabat kita lah daripada Pertubuhan Melayu. Dan ucap terima kasih kepada NGO juga mewakili PPIM dan daripada BMF Media sahabat kita Kabul dan rakan-rakan kita daripada NGO Asasi Pejuang Legasi Bangsa dan yang belakang saya ialah daripada Pakuam. Dan insyaAllah saya mewakili gabungan NGO Islam Melayu Islam Pembela dan juga pengurusi kepada Pertubuhan Kebajikan Amal Sejagat Malaysia ingin menyokong penuh dan juga memberi penegasan kepada apa yang telah disampaikan oleh sahabat kita saudara Nazri tadi berkaitan dengan tingkah laku yang sangat biadab oleh sesetengah pihak lah. Kita tengok sekarang ni dah jadi satu trend daripada seorang demi seorang yang banyak memberikan satu hasutan ataupun satu kita panggil resis. Ya, sebenarnya yang resis yang sebenar ni daripada orang yang berbangsa yang salah seorangnya ialah bangsa India. Bukan semua orang India di Malaysia pun setuju dengan beliau sebenarnya. Jadi kita nak anggap sebagai ini adalah satu kenyataan yang disifatkan sebagai individu sebenarnya. Okey, bagi golongan India yang lain tak payah jauh lah, kawan-kawan saya sendiri pun sebenarnya tak suka kenyataan-kenyataan seperti ini. Malah mereka mengutuk mengeji. Cuma mereka ni bangsa minoriti. Mereka adalah bangsa minoriti yang sentiasa sayangkan negara. Tetapi kerana segelintir makhluk-makhluk ni, kita panggil segelintir beruk. Ni selalunya kalau tengok Toki lah suka cakap. Ni segelintir beruk yang menggunakan bangsa India, yang menggunakan bangsa Cina untuk keluarkan kenyataan yang bukan bersifat rakyat Malaysia. Ini yang kita pelik sekarang ni. Saya ada kawan orang Cina, saya ada kawan orang India, tapi mereka pun pelik kenapa ada lagi golongan-golongan ini, golongan beruk ini yang keluar kenyataan seolah-olah mereka ni bukan rakyat Malaysia. Dan saya tidak ragu-ragu untuk memaksa, untuk mendesak pihak Jabatan Imigresen dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk semak balik kerakyatan mereka ini yang keluarkan kenyataan-kenyataan berbau hasutan. Kerana apa? Mereka yang memecah belahkan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan rakyat Malaysia yang sedang harmoni, yang sedang bekerjasama, menggembleng tenaga dalam mengatasi masalah pandemik Covid,
Tiba-tiba ada juga segelintir yang kononnya dia ni bangsa India, konon dia bangsa Cina, dan kita tak jumpa pun orang Melayu yang tiba-tiba nak mengutuk bangsa India, nak mengutuk bangsa Cina. Kurang. Malah tak ada pun. Tetapi kenapa ada pula segelintir orang India, dia gunakan bangsa India untuk membusukkan bangsa India, kononnya dia mempertikaikan keistimewaan orang Melayu. Saya rasa pelik. Dan benda ini saya rasa perlu dititik berat oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Kalau boleh tahan orang-orang macam ni segera. Kerana orang ini punca pemecah belah bukan kepada orang Melayu saja, tetapi kepada orang India dan juga orang Cina. Kerana kita tahu orang Cina pun, orang India dia tak sokong benda-benda ni. Dan saya dah tanya secara peribadi, mungkin di kalangan saya ada lebih kurang dalam 100-200 orang. Majoriti semuanya rakyat Malaysia yang memang sayangkan negara. Tak akan keluar kenyataan ini. Paling tidak saya sebut seperti kita yang lain-lain, mungkin kita tidak puas hati dengan beberapa perkara dalam pentadbiran negara yang diuruskan oleh orang-orang politik. Itu saja. Tidak bermakna kita nak mempertikaikan keistimewaan orang Melayu, tidak bermakna kita nak mempertikaikan hak raja-raja dan juga kita nak pertikaikan agama Islam. Tak ada sebenarnya. Semuanya hidup aman dan harmoni. Ini yang menjadi punca masalah sekarang ni, apabila ada individu yang menggunakan bangsa lain untuk memecah belah. Dan secara tegasnya kita minta pihak polis, PDRM segera tahan orang-orang macam ni, dan kita boleh bilang berapa ramai orang yang kononnya rakyat Malaysia yang mempertikaikan hak orang Melayu dan juga institusi raja di negara ini. Itu komen daripada saya. InsyaAllah kami daripada Pembela sentiasa tegas dan berdiri teguh di bawah naungan yang di-Pertuan Agong dan juga untuk bangsa Melayu dan juga sejagat untuk seluruh umat Islam di Malaysia dan bangsa-bangsa lain dan agama-agama lain. Kita nak hidup harmoni, kita tak nak pecah belah, dan sekarang ni kita sedang berlawan dengan pandemik COVID-19 yang semakin teruk yang melanda negara kita. InsyaAllah saya juga nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada barisan frontliner, barisan utama hadapan ni, kerana banyak berkorban demi agama, bangsa dan tanah air. Tak kira lah dia ni bangsa apa pun, tapi dia adalah frontliner. Terutama sekali, contoh saya boleh cakap, anggota polis, tentera kita dan juga wartawan. Ni wartawan pun kita tengok ramai berbagai bangsa berusaha, bekerja keras. Dan tiba-tiba ada pula makhluk beruk ni tiba-tiba nak mecah belahkan kita, nak mempertikaikan hak yang selama ini 63 tahun tak pernah orang pertikai. Malah kita nak memperkasakan bersama, kerana setiap bangsa di Malaysia sentiasa memerlukan antara satu sama lain. Ini daripada saya, insyaAllah. Dan mungkin saya akan serahkan pada sahabat saya lah. Mungkin ada sedikit ucapan. Kita nak pakai dah semua. Ini sedikit terus. Buat cuba sikit dah. Sikit je klik dia masuk. Baik dia melompat. Halu. Ni dia. Okey. Kenalkan diri tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazirul daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat NGO yang ada pada hari ini. Dan terima kasih kepada pihak media yang datang untuk memberi lipuran. Saya memohon dan menggesa pihak polis supaya melakukan siasatan terhadap beruk-beruk yang ada ni. Musibat. Hari ini kalau kita tengok di Malaysia, kita menghadapi pelbagai masalah. Daripada krisis ekonomi, daripada krisis politik, daripada krisis pandemik COVID-19. Tetapi kalau kita tengok hari ini, ada beruk-beruk ni yang dilihat cuba memecahkan dan cuba membaling api, membaling minyak ke dalam api perkauman. Okay. Saya menggesa pihak PDRM, pihak KDN menyiasat perkara ini dengan lebih telus supaya masalah-masalah yang ada ni
dapat diselesaikan. Sepatutnya pada waktu ini kita NGO rakyat Malaysia, Cina, India, Melayu perlu berganding bahu untuk kita lihat ramai orang kat kampung tu tengah susah, kan? Frontliner kita kena bagi support moral. Tetapi dalam masa yang sama ni ada pula manusia yang jenis macam ni yang dilihat tidak sensitif di waktu negara menghadapi masalah. Saya menggesa semua rakyat Malaysia supaya bersatu padu untuk kita memerangi COVID-19 ni. Untuk kita bersama-sama melihat sahabat-sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan kita yang mana-mana susah dekat kampung tu. Bukan untuk kita bermain api perkauman ni. Ini bukan waktu dia. Kalau kita nak bergaduh, besok boleh bergaduh. Tapi itu bukan cara dia. Kita duduk dekat dalam Malaysia ni 63 tahun bersama. India, China serupa adik-beradik kita. Raja-raja Melayu adalah raja-raja untuk orang Cina Malaysia. Raja-raja Melayu adalah raja kepada orang India di Malaysia. Raja-raja Melayu adalah pemimpin kita semua. Melayu, Cina, India. Selagi seorang warga negara Malaysia, raja-raja Melayu adalah raja-raja bangsa-bangsa lain juga. Diingatkan, inilah bukannya waktu untuk kita memening-meningkan kepala, menyakit-nyakitkan kepala. Sepatutnya kita ambil kesempatan ini untuk menjadikan negara kita adalah negara yang bersatu padu. Di dalam kesusahan ini, kita patutnya mengambil kesempatan untuk kita melihat negara ini adalah untuk kita melihat masalah pandemik COVID ini adalah penyatuan untuk orang Melayu, orang Cina dan orang India. Ini bukan waktunya kita bermain-main api perkauman. Kalau kita nak main api perkauman, ini bukan caranya. Apa sahaja perkara yang kita lihat mestilah berasaskan fakta, berlandaskan perlembagaan. Kita boleh berlainan fahaman, kita boleh berlainan pandangan, tetapi beringatlah kita perlu berasaskan fakta dan perlembagaan negara. Hormati perlembagaan negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi sahabat kita yang terakhir. Martin. Tidak kena pegang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hadir, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Cikgu Izzat, PPIM, Abang Nazri kita, dan terima kasih kepada semua media. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Maido Rasul. Hari ini adalah hari kebetulan Nabi SAW, Baginda Agung, insan agung, kan. Jadi hari ini banyak kita selawat pada Nabi. Okey, jadi saya nak sentuh sikit je kepada yang bercakap tu, siapa nama bang? India yang bercakap tu, siapa nama dia? Haridas Polanda Velu. Tak kisahlah siapa nama, Haridas ke Landas ke, aku tak nak tahulah. Cerita dia begini. Orang Melayu dah banyak bersabar. Orang Melayu tak nak duduk diam. Kalau penguat kuasa yang ada tak ambil tindakan, jangan sampai rakyat pergi ambil tindakan. Itu je pesanan saya. Sebab apa? Hari demi hari dan demi hari. Tiap-tiap hari ada aja orang mempertikaikan hak orang Melayu. Saya bagi tahu, apa benda yang untuk orang India kerajaan tak buat? Apa benda yang untuk orang India kerajaan tak buat, tuan-tuan? Saya bagi tahu, bak kata Cikgu Izzat, bak kata abang kita tak nak cetus api perkauman. Apa benda yang tak ada kepentingan orang India kita tak buat dekat Malaysia ni? Kuil paling besar dalam Asia Tenggara kat mana? Batu Cave. Kuil bukan tepi jalan dah, tengah jalan pun ada. Pun kita diamkan. Apa benda kita tak buat lagi? Sekolah India, sekolah Cina pun ada. Kita tak pernah pertikaikan. Tapi jangan pertikaikan hak orang Melayu. Sebab apa? Ini bumi tanah Melayu. Takbir! Allahu Akbar. Bumi tanah Melayu. Takbir! Allahu Akbar. Kau nak buang raja-raja kuasa Melayu. Kau nak buang kuasa raja-raja Melayu. Apa benda ni? Apa benda? Zaman Kesultanan Melayu Melaka pun, India datang, Cina datang, Arab datang, semua datang, tapi semua patuh kepada kesetiaan kepada Raja Melayu. Saya faham
ada yang tak suka, ada yang bertindakkan hak raja. Tapi tuan-tuan kena ingat terutama yang saya risau ni tuan, orang Cina dengan India mungkin segelintir tak bersetuju. Tapi yang saya lagi risau adalah apabila satu orang Islam, satu orang Melayu nak buang kuasa raja. Ini lagi saya lagi takut. Ingat tuan-tuan, datuk nenek kita, orang-orang tua kita, moyang-moyang kita mati dalam agama Islam sebab apa? Sebab raja-raja Melayu terima agama Islam dan membuatkan orang tua kita, moyang kita mati dalam agama Islam. Nabi SAW beritahu, barang siapa mati dalam jiwa dari iman, wajib syurga Allah SWT. Itu saja pada saya. Salam dari Rasul, banyakkan salawat, banyak minta ampun pada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, ada rakan-rakan media nak tanya soalan tambahan ni? Ada satu rasa perkara ni jelas macam media yang dimasukkan hari ni. Dia ni diupah ke ataupun sengaja berselidung di sebalik di belakang orang politik. Ya, ini yang kita nak tegaskan. Kita nak minta KDN lah, terutama sekali KDN siasat sampai akan lubang cacing. Sebab apa? Kita hairan orang India kalau dia rakyat Malaysia dia takkan percaya. Jadi kita takut dia ni adalah sama ada dia. Mungkin kita tak nak tuduh, tapi kita boleh bertanya adakah dia ni ejen bagi mana-mana orang yang nak memecah belahkan orang Melayu kita, ataupun keharmonian negara kita, ataupun mungkin dia ni adalah upahan daripada mana-mana pihak. Kita boleh cakap macam-macam. Sekarang ni isu negara kita ni bukan rahsia lagi. Ya, dengan kita punya gecatan politiknya, konon gecatan dengan gila kuasanya beberapa pihak dalam politik. Jadi kita tak rasa mustahil kalau India ni, kita bukan orang India, Devgas, apa nama dia, tak kisahlah, Paradas, dia ni mungkin diupahan daripada orang politik untuk alihkan isu. Kita boleh bukan tuduh, tapi kita boleh persoal benda ni. Jadi kita mohon KDN cepat-cepat semak, tahan orang ni dulu, siasat dia sampai lubang cacing. Dan selepas hari ini pun, kalau ada lagi timbul, hari ini rakaman kita nak, kalau ada lagi timbul, kita tak ragu-ragu, kita nak minta KDN, kita bawa KDN pergi tarik orang tu terus. Siasat. Sebab apa? Dia timbul sikit. Tiba-tiba tengah kecoh satu isu, timbul seorang. Kecoh satu isu, senyap je, timbul satu orang. Jadi dia ni mungkin upahan, mungkin orang suruhan, kita tak tahu. Dan kita minta KDM gunalah kebijaksanaan untuk cepat tahan orang ni daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbau hasutan. Ini betul-betul resis. Dan paling penting sekali, dia menghina institusi raja. Ini paling penting sekali. Kita tak boleh. Kalau benda lain tak apa lagi, boleh maafkan lagi. Kan, dengan isu pelbagai lagi banyak isu, pembela kita bawa banyak sangat isu. Tapi kalau sampai menyentuh sensitiviti kaum, sensitiviti agama, dan paling kita khawatir ialah tentang institusi raja, jangan sentuh benda-benda yang ada pantang larang. Itu nasihat kita lah. Jadi kita mohon KDN segera. Dia ni mungkin ada orang suruhan kita. Dia kalau betul lah, kita nak cakap terang-terang kat rakan-rakan, terutama di media sosial, kita nak bagi tahu kalau betul lah dia rakyat Malaysia, dia tak tergamak nak mempertikaikan lagi-lagi institusi raja. Lagi-lagi institusi raja. Dia kalau dia betul rakyat Malaysia, sebab apa? Dia nyanyi lagu negaraku daripada dia lahir kecil-kecil, dia pergi sekolah, dia nyanyi lagu negaraku, dia baca rukun negara, dah sebati dalam diri dia, insya-Allah. Saya jamin lah, kalau betul rakyat Malaysia, dia takkan pertikai. Tapi saya rasa sangsi dengan orang-orang macam ni. Kita semua sangsi dengan orang-orang yang kononnya berbangsa India dan Cina. Okey, lain. Dan saya harap sekiranya India ni dia di proksi kepada mana-mana ahli politik, tak kisah siapa pun ahli politik, saya mohon pegawai berwajib, polis ke KDN ke, ambil tindakan, buktikan. Hatta kalau dia Melayu sekalipun, buat sesuatu. Sebab apa? Benda ni dah jadi barah. Kalau kita tak bendung, dia akan keluar lagi. Satu-satu. Saya ingat itu baru keluar satu isu. Ini keluar lagi. So maknanya siasat orang politik tu sekali ya? Sekiranya kalau betul datang pada orang politik, siasat juga. Dan bukan siasat, tu tangkap je. Sebab benda ni bagi saya, dia bukan menghina orang Melayu saja. Dan ini adalah titik bermula na'udzubillah. Dia orang ingin menjadikan na'udzubillah negara ni republik. Ini negara kita raja berdaulat. Ini negara yang ada daulat. Tanah Melayu. Baik, ada seorang lagi daripada gabungan yang ikut pemilih kita. Silakan. Tak buat penjarakan sikit ya.
penjarakan. Risau pula. Bawa turun daripada Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamba Mas Ahmad Kamal Syafi'i yang di-Pertua Armada Melayu Malaysia, mewakili Armada Melayu Malaysia dan semua rakyat raja di tanah Melayu ini. Beberapa hari sebelum ni kita dah buat satu laporan polis kenaan dengan penghinaan kepada institusi Raja-Raja Melayu dan juga kenaan dengan kenegaraan kita juga. Seorangnya India, seorang lagi Cina yang di Sungai Pelik tu, dan lagi sekarang ni seorang lagi India. Tak pelik ke kita? Ya? Alhamdulillah yang di Sungai Pelik tu dah ditahan. Semoga diharap supaya pihak PDRM akan menjalankan siasatan dengan sebaiknya dan jika didapati bersalah, ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi tadi dah banyak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat hamba dah menyampaikan. Jadi hamba sampaikan sedikit je lah. Apa sebenarnya yang terjadi pada kita sekarang ni? Kalau kita tengok, bukan saja di tanah air kita, di seluruh dunia. Malahan sekarang ni di Perancis. Ya? Perancis tengah teruk sekarang ni. Dan sebenarnya di seluruh dunia. Kalau kalian semua tak perasan, sebenarnya di seluruh dunia sedang dijalankan satu asakan kepada umat Islam. Ya? Seluruh dunia sedang diadakan asakan dan ancaman kepada umat Islam. Jadi mohon pada semua orang Melayu terutamanya dan umat Islam, bersatulah. Bersatu supaya kita dapat menangani gejala-gejala ancaman ini terhadap kita, supaya kita dapat mengalahkan fitnah-fitnah ini semua ataupun dajal-dajal ini semua. Ya? Kalau kita tidak bersatu, macam mana kita nak melawannya? Ya? Bersatulah umat Melayu supaya kita dapat menang. InsyaAllah. Ya? Ada apa lagi? Okay. Ada soalan lagi? Baik. Okey, itu saja. Bang, Mana Zuri? Ada apa-apa? Okay, maaf, hamba bukan nak menumpahkan darah, tapi rasional lah. Tuntutan ke apa ke, nak buat video ke untuk membela bangsa kalian tu, biarlah rasional. Kaji sejarah negara ni dulu sebelum nak buat tuntutan. Kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Bangsa Melayu dan bangsa peribumi Sabah Sarawak memang orang asal di sini, banyak berbakti. Kan? Kalian adalah bangsa, minta maaf cakap, pelarian yang dibawa masuk oleh British dan dilambakkan ke sini. Minta sedar diri. Ya. Kan? Jangan sampai kami ungkit lagi. Minta maaf banyak-banyak. Bukan hamba nak menumpahkan darah. Itu bukan ni hamba. Hormati Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada sepatah pun perkataan demokrasi kat dalam tu. Jadi tak payah nak jadi pandai sangat. Sebenarnya korang tak berakal sebenarnya. Wahai siapa? Hadas. Apa? Haridas. Tak kisahlah. Hadas saja tu sebenarnya. Sebab dia mengotorkan kestabilan negara. Jadi dia adalah hadas. Okey, last kali itulah. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, itulah dia. Alhamdulillah selesai sudah. Alhamdulillah, tak sangka di hari keputusan Nabi SAW, Baginda Agong, ramai. Asalnya saya dengarkan tak ramai. Anda boleh tengok hari ni semua anak-anak muda ni. Anak-anak muda anda boleh tengok. Abang, mai sini bang. Mai. Ni nak interview anak muda jap, mai sini. Mai. Mai. Kalau tak datang tu. Mai. Tak apa, anak muda, semangat anak muda. Mai. Sini bang.
Di sini. Belakang. Okey bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Allah pada mana ni? Pada Pejuang Legasi Bangsa. Berjalan di pasar. Ha. Duduk mana? Saya duduk Keramat. Ramai. Berapa umur? Umur 38. Okey bang. Abang 38 Ni kau sama umur lebih kurang. Sama juga. So macam mana? Kita orang Melayu ni macam mana ni? Adakah di manakah kita sebenarnya ni bang? Sampai masa kembalikan jati diri anak Melayu tu sendiri. Kita sampai masa kita dah tunggu, sebenarnya anak muda sendiri dia dah tak ada penyusian diri tu. Jati diri Melayu dia tak ada. Sampai masa kita nak kena kembalikan balik jati diri, nak kena ada penggerak. Macam contoh kita ada abang-abang ni. Saya cukup bangga. Ya. Ni seorang penggerak. Kita Okey, nampaknya ayah ni kita bawa sampai ya. Okey, teruskan share, teruskan komen. Okey, kita tunggu ayah Rani kuluk je Ayah Rani bawa sampai. Dah keselamatan negara, isu keselamatan. Jadi itu harapan kita. Kita harap sangat kerajaan, iaitu kuasa ataupun pihak berwajib, mereka mengambil inisiatif, iaitu kena ambil tindakan lah. Kalau tidak, nanti dia akan berleluasa. Dia akan lagi dan lagi orang akan buat penghinaan kan, terutama kepada orang Melayu. Dan sekiranya dihina agama lain, bangsa lain pun, kita pun kata tak bagus juga, sama je. Kita tak nak mencetuskan isu apa. Islam tak ajar hina. Al-Quran dan Al-Quran Nabi SAW tak ajar kita hina agama bangsa lain. Okey? Baik, Assalamualaikum. India tu